Sekarang soalan nombor 6 Yang Berhormat Puan Syanamin binti Muhammad Yusof. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Pagi-pagi elok bersenam. Soalan saya nombor 6. Silakan Yang Berhormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Ahli Yang Berhormat atas soalan yang diberikan tadi. Dengan izin Tuan Yang Bertua, sebelum saya menjawab soalan yang diajukan tadi, izinkan saya mengalu-alukan kehadiran lawatan daripada Exco Wanita MIC Kebangsaan yang bersama dengan kita pada pagi ini. Dengan izin bahasa ibunda, Waalaikum. Terima kasih Yang Berhormati. Ya. Bahasa ibunda Yang Dipertua bukan saya. Ya. Kok keliru ya. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Belia dan Sukan telah pun melaksanakan beberapa langkah persediaan sebagai tuan rumah bagi Southeast Asia Games ataupun Sukan SEA 2017 dan juga ASEAN Para Games 2017 yang akan diadakan di Kuala Lumpur bermula 19 hingga 31 Ogos 2017. Kami harap bahawa penutupan Sukan SEA, iaitu tamasya sukan yang terbesar di Asia Tenggara, akan diadakan pada waktu malam pada 31 hari bulan Ogos sempena dengan sambutan Hari Merdeka yang ke-60. Jadi ini membawa erti yang sangat besar kepada penganjuran tamasya ini, dan harapan kami adalah bahawa ini akan juga meningkatkan lagi kemeriahan sambutan Hari Merdeka ataupun Merdeka tahun 60 pada tahun depan. Dari segi penganjuran, Kementerian Belia dan Sukan telah menubuhkan satu sekretariat Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN yang tetap yang diketuai oleh bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Seri Zulkifli Sembong, yang bertindak sebagai penyelaras dalam memastikan setiap aspek penganjuran tamasya ini dapat dirancang dan dilaksanakan sebaik mungkin. Saya sendiri mempengerusikan jawatan kuasa pengelola Sukan SEA dan juga Sukan Para ASEAN Kuala Lumpur 2017, dan mesyuarat telah diadakan sebanyak 3 kali setakat ini, iaitu pada 8 Mei 2014, 29 April 2015 dan 12 November 2015, di mana sebanyak 15 jawatan kuasa kecil yang dianggotai oleh kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan diberikan tugas dan peranan yang penting dalam memastikan penganjuran tamasya ini berjaya dan menjadi penganjuran yang terbaik dalam sejarah Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN. Saya juga kebetulan akan mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pengelola yang keempat esok. Dan pada 14 November tahun lepas, 2015, logo, program pendaftaran sukarelawan dan tema bagi Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN iaitu Bangkit Bersama ataupun Rising Together, serta maskot kita iaitu rimau, satu harimau, yang memberi maksud RIMAU, Respect, Integrity, Move, Attitude and Unity, telah dilancarkan. Kementerian dan jawatan kuasa pengelola sedang mengkaji pelaksanaan serentak Sukan SEA dan juga Sukan Para ASEAN, dan keputusan ini bakal dibuat pada bulan Julai. Ini untuk makluman Dewan adalah kali pertama dalam sejarah satu tamasya yang besar mencantumkan cadangan kita, mencantumkan Sukan SEA dan Sukan Para, supaya kita dapat menganjurkan 2 games in 1. Satu dengan izin celebration of sports, di mana kita melihat atlet biasa, able-bodied, dengan atlet para sama-sama bertanding dalam acara masing-masing, dalam tamasya masing-masing, tetapi dibawa dalam one celebration of sports, di mana kita akan melihat bahawa mereka akan keluar bersama dalam perasmian pembukaan dan perasmian penutupan yang digabungkan. Dan kali pertama insya-Allah kita dapat melaksanakan kalau disetujui oleh SEA Games Federation dengan ASEAN Para Games Federation. Manakala dari segi persediaan atlet, KBS melalui Majlis Sukan Negara telah melaksanakan program latihan atlet yang dinamakan Program Kita Juara,
dalam usaha mempersiapkan barisan atlet terbaik negara bagi memburu sasaran untuk menjadi juara keseluruhan bagi Sukan C. Target kita adalah untuk menjadi juara keseluruhan bagi Sukan C. Fasa 1 program kita juara yang berlangsung dari bulan September 2015 sampai September 2016 melibatkan 805 orang atlet dalam 38 jenis sukan first cut dengan izin, dan ini akan diikuti dengan fasa kedua, fasa ketiga selepas penilaian, penapisan, tandingan dibuat sebelum kejohanan berlangsung pada bulan Ogos tahun depan. Saya juga dengan persetujuan Majlis Olimpik Malaysia telah pun melantik lebih awal lagi Chef de Mission ataupun Ketua Kontingen Negara bagi Sukan C 2017, iaitu yang berbahagia Datuk Marina Chin, bagi membolehkan beliau dapat memantau perkembangan latihan setiap atlet secara individu dengan lebih terperinci, dan Chef de Mission ataupun Ketua Kontingen bagi Sukan Para ASEAN juga akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Senarai sukan dan acara terakhir akan dimuktamadkan pada bulan depan sempena mesyuarat SEA Games Federation yang kedua, dan mungkin kita akan umumkan senarai awal sebelum dimuktamadkan oleh SEA Games Federation mungkin dalam seminggu 2 ini. Selain itu, KBS juga telah membuat persiapan awal dengan mengenal pasti dan menyediakan venue-venue ataupun lokasi pertandingan di sekitar Lembah Kelang yang dibahagikan kepada 4 kluster utama, tak termasuk dedicated venue. 4 kluster utama ialah yang pertama, Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, yang kedua Kuala Lumpur Convention Center di KLCC, agar dapat kita bawa games kita ataupun tamasya kita di tengah-tengah bandar. Yang ketiga adalah sama ada Putra World Trade Center PWTC atau Malaysia International Trade and Exhibition Center di belakang Matrade. Dan yang keempat, wilayah Persekutuan Putrajaya, dan dedicated venue yang lain yang tidak termasuk dalam kluster tersebut di luar Lembah Kelang seperti dinilai Negeri Sembilan di mana kita membina Velodrome Nasional yang baru, dan juga Pulau Langkawi di mana kita ada pusat pelayaran kebangsaan untuk sukan pelayaran dan juga untuk endurance bagi sukan equestrian di Lembah Bido di Terengganu, kerana kita ada satu pusat world class ataupun taraf antarabangsa di situ. Dari aspek penajaan pula, sudah tentu kita mengharapkan penglibatan sebanyak mungkin syarikat-syarikat korporat dan sektor swasta bagi meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh pihak kerajaan, lebih-lebih lagi dalam iklim ekonomi pada waktu ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana bangkitkan isu ini. Justru kementerian baru-baru ini telah mengadakan satu persidangan yang dinamakan Sports Pitch Conference 2016 pada 25 Mei yang menghimpunkan pengurusan tertinggi daripada 85 buah syarikat korporat dan swasta dalam usaha kementerian untuk meraih penajaan melalui aset dan program sukan negara termasuk Sukan C. Saya sendiri telah bentangkan dan saya sendiri telah merayu kepada sektor swasta untuk membuat penajaan bukan atas semangat corporate social responsibility tetapi pelaburan, kerana Sukan C ini adalah satu pasaran besar 600 juta lebih penduduk di Asia Tenggara yang boleh menjadi pasaran besar bagi mereka. Pada persidangan tersebut, saya telah memberi penjelasan mengenai peluang syarikat-syarikat ini untuk memperluaskan jenama mereka melalui platform sukan, khususnya melalui program yang dilaksanakan oleh kementerian seperti Hari Sukan Negara Fit Malaysia dan sudah pasti Sukan C dan Sukan Para ASEAN. Ini akan menjadi program berterusan dan sehingga Disember 2016, sasaran tajaan wang tunai adalah sebanyak 30 juta ringgit Malaysia dan 50 juta dalam bentuk tajaan barangan dan services in kind dengan izin akan diperolehi dari syarikat-syarikat swasta bagi program Sukan C dan Sukan Para ASEAN. Jadi target kita 30 million in cash dan 50 million in kind untuk Sukan C dan juga Sukan Para ASEAN. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah memberi satu jawapan yang terperinci. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberi jawapan yang mantap. Saya juga mendoakan target Yang Berhormat Menteri untuk Malaysia menjadi juara keseluruhan Sukan C akan tercapai, dan saya amat berminat dan suka dengan tagline kita juara. Datuk Yang Dipertua, saya prihatin dan saya concern dengan izin dengan sambutan Hari Kemerdekaan ke-60 serentak dengan Sukan C 2017 dan Sukan Para ASEAN 2017
berserta dalam keadaan ekonomi global yang suram, defisit fiskal kerajaan dan krisis integriti pegawai kanan KBS baru-baru ini, serta kekurangan ikon atlet yang boleh diketengahkan bagi pembangunan jenama ataupun branding power, apakah KBS mempunyai perancangan rapi serta strategi lautan biru atau kerjasama dengan syarikat swasta bagi memastikan sasaran tajaan swasta menjelang akhir tahun ini? Sebab tadi Yang Mohd Menteri kata kalau cash kita perlukan tajaan 30 juta, in-kind lebih kurang 15 juta. 50 juta. Sekian, terima kasih Datuk Yang Betul. Terima kasih, silakan Yang Mohd Menteri. Terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat terhadap penganjuran yang terbaik dalam kekangan ekonomi, dalam keadaan ekonomi pada waktu ini. Kita mahu mempersembahkan penganjuran yang terbaik tanpa melibatkan kos yang terlalu tinggi. Jadi kita nak melihat bahawa bagaimana kita dapat meningkatkan keberkesanan pengurusan cost effectiveness, dan untuk kita meningkatkan penajaan seperti mana yang disebutkan tadi. Antara idea-idea yang boleh membantu ke arah tersebut, yang pertamanya yang saya sebutkan tadi, gabungan Sukan C dengan Sukan Para ASEAN. Ini ada dua matlamat. Matlamat besar sudah pasti. Matlamat besar adalah untuk melihat atlet able-bodied kita bertanding dan bersaing pada waktu dan masa yang sama dengan publicity yang sama dengan atlet para kita, ya, supaya event para itu tidak datang 2 minggu, sebulan ataupun 6 bulan selepas Sukan C, di mana sambutannya agak suram dan sebagainya. Jadi kita nak melihat celebration. Tetapi matlamat yang kedua, di samping kita melihat the celebration of sport dengan izin, adalah kita dapat mengurangkan kos. Dengan adanya two games in one, maka tak perlu kita ada 2 kali perasmian opening ceremony, 2 kali perasmian penutup closing ceremony, dan banyak perkhidmatan sokongan ataupun shared support services dapat kita buat sekali. Ya, jadi itu juga akan membantu kita mengurangkan kos. Jadi dapat kita mencapai matlamat kedua untuk kita menjaga cost effectiveness penganjuran games tersebut. Jadi saya harap dapat kita gabungkan. Yang kedua, seperti mana yang Berhormat soalkan tadi, itu juga menjadi kekhawatiran saya, bahawa dalam keadaan kita menguruskan dana yang cukup besar dengan adanya kes-kes baru ini dan sebagainya, kita harus melihat bahawa pengurusan dana itu dibuat dengan telus dan dengan berkesan, ya. Sebab itu kita telah mengambil langkah yang pantas. Kita telah memberi kerjasama kepada SPRM. Pegawai tersebut telah didakwa di mahkamah dah 2 kali atas 2 dakwaan yang berbeza, dan kita pun telah menjemput Jabatan Audit Negara untuk membuat audit yang sudah pun selesai, yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri, yang akan dipaparkan dalam laman sesawang Jabatan Audit Negara apabila dibentangkan, selesai dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Dan juga segala pengelolaan ataupun segala kelulusan kewangan itu dilibatkan Kementerian Kewangan, ya, supaya kita ada satu prosedur yang jelas untuk segala perolehan, untuk segala perkhidmatan yang akan diambil untuk penganjuran Sukan C. Untuk ikon yang disebutkan tadi, Yang Berhormat, saya harap tanggapan rakyat Malaysia, bukanlah kita kekurangan ikon, tetapi untuk Sukan C ini menjadi pentas di mana kita melihat kebangkitan ikon baru. Ini sebenarnya adalah tempat di mana kita melahirkan atlet pelapis yang baru. Sukan C bukanlah sukan Olimpik. Sukan C bukanlah pentas untuk kita mempersembahkan ikon-ikon yang sedia ada, seperti Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole David, Pandalela, Azizul Hasni dan sebagainya. Mereka ini adalah Olympic level. Malah saya telah memberitahu kepada Nicole dan sebagainya, you don't have to compete in the SEA Games dengan izin, ya, sebab kita boleh menang squash gold medal tanpa Nicole David. Ini adalah pentas untuk pelapis kita. Jadi jangan kita harapkan hanya ikon lama saja, tetapi kita melihat kepada anak-anak muda yang baru seperti Wilson Sim, ya, dalam acara renang yang telah layak untuk pergi ke Olimpik. First time acara renang swimming kita, seorang atlet telah layak dalam 2 acara. Wilson Sim. Khairul Hafiz telah menang olahraga remaja Asia 100 meter. Badrul Hisham telah menang 100 meter dan 200 meter di ASEAN School Games. Ini adalah pelapis-pelapis yang perlu menjadi ikon baru.
Dan inilah masa untuk kita refresh. Selain daripada mereka, Jonathan Wong dalam acara menembak telah layak ke Sukan Olimpik orang muda. Nauraj Singh Randawa yang telah melayakkan diri ke Sukan Olimpik dalam acara lompat tinggi ataupun high jump. Ya, kenapa perlu, walaupun mereka adalah atlet gergasi sukan kita dan kita menghargai jasa mereka, tetapi kenapakah sukan kita hanya melihat kepada ikon-ikon yang sedia ada saja, manakala Sukan C ini patut menjadi pentas kepada kita melahirkan atlet dan juga ikon baru. Jadi saya rasa soal ikon itu kita akan build up new icon dengan izin melalui Sukan C. Dan yang ketiga yang dibangkitkan tadi dari segi penajaan yang disebut, saya percaya dan yakin bahawa apabila kita mendekati sektor swasta, bukan dengan pendekatan bahawa ini adalah satu tanggungjawab corporate social responsibility, tetapi ini adalah peluang pelaburan dalam pemasaran. Dan saya sendiri, untuk makluman Yang Berhormat, saya sendiri telah pergi lawatan kerja ke Jepun. Dan lawatan kerja saya ke Jepun bukan hanya setakat jumpa dengan rakan sejawatan saya, menteri dan sebagainya. Saya sendiri jumpa dengan syarikat-syarikat di sana, seperti syarikat besar, syarikat Ajinomoto, syarikat Sumitomo, syarikat Seiko dan sebagainya, untuk memasarkan Sukan C. Kita perlu ada mindset keusahawanan, entrepreneurial mindset di kalangan kerajaan. Bukan hanya setakat kita belanjakan duit rakyat, tetapi bagaimana kita dapat membawa pelaburan daripada sektor swasta. Bukan dengan atas semangat corporate social responsibility, please do us a favor dengan izin, tetapi you get a lot of returns. Dapat pulangan yang sangat baik daripada acara ini yang akan dipersembahkan kepada 600 juta rakyat berbilang negara di Asia Tenggara ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk. Bukan Tengku, yang mulia, Terima kasih. Senator Kazim. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua memberi saya kebenaran untuk soalan tambahan. Boleh, silakan duduk Yang Berhormat. Yang mulia dah bangun, tak apalah. Yang pertama, saya nak ucapkan tahniah kepada Menteri Kementerian Belia dan Sukan kerana aura menteri ini cukup besar, terutama kepada remaja. Termasuk 5 anak saya lah sangat meminati Yang Berhormat. Bukan saja minat, tetapi bermaksud Yang Berhormat sentiasa turun padang dan sentiasa boleh mendekati yang muda. Dan ini satu yang sangat saya banggakan. Soalan tambahan saya ialah, berapakah kos pembaik pulihan venue Sukan C 2017 dan juga unjuran allowance serta kos kemudahan sukarelawan belia atau belia wanis, sama ada mahasiswa IPT, atlet pelapis peringkat negeri atau NGO yang terlibat dalam Tamasya Sukan C 2017. Itu sahaja, Datuk Yang-di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, dan terima kasih atas sokongan yang diberikan tadi. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, untuk dari segi sukarelawan yang disebutkan tadi, kita memerlukan 20,000 sukarelawan. Ini jumlah barisan sukarelawan yang terbesar dalam penganjuran Tamasya Sukan. Kita memerlukan 20,000, dan semenjak kita membuka pendaftaran bagi sukarelawan Sukan C dan Sukan Para ASEAN, kita setakat ini telah menerima 55,000 pendaftaran. 55,000 pendaftaran. Jadi daripada 55,000 ini, barangkali jumlah ini akan meningkat sebab kita ada satu lagi round of publicity dengan izin untuk kita minta pendaftaran. Kita akan buat tapisan. Tapisan ini akan dibuat atas talian, di mana kita akan hantar borang kepada mereka yang telah daftar, dan mereka kena isi borang tersebut. Ya, di situ kita boleh buat penilaian yang pertama berkenaan dengan minat mereka, berkenaan dengan kesediaan mereka, berkenaan dengan masa yang mereka ada dan sebagainya. Dan selepas kita buat tapisan tersebut,
maka barulah kita akan buat latihan bagi sukarelawan tersebut, ya. Dan untuk makluman ahli yang berhormat, saya harap kali ini kita dapat bukan hanya sukarelawan daripada orang muda dan belia sahaja. Satu pengalaman saya waktu saya pergi ke Glasgow melihat sukan Commonwealth 2 tahun yang lepas, saya melihat gabungan sukarelawan muda belia dengan mereka yang mungkin menjadi pesara-pesara kerajaan dan sebagainya, sebab kita perlu ada sukarelawan, ketua sukarelawan dalam setiap sektor yang ada wisdom, yang ada pengalaman, yang boleh menjadi pemimpin kepada pasukan sukarelawan yang muda. Jadi kita akan juga bekerjasama dengan persatuan-persatuan pesara kerajaan dan sebagainya, menggalakkan mereka untuk menjadi sukarelawan, untuk membantu membimbing anak-anak muda ini, berpuluhan ribu yang akan menjadi sukarelawan. Yang kedua, yang ditanya oleh ahli yang berhormat tadi adalah berkenaan dengan allowance. Kita untuk makluman ahli yang berhormat, kita pegang kepada erti dan makna sukarelawan. Maksudnya kita tidak akan bayar allowance tunai. Kita nak tanamkan semangat sukarelawan di kalangan anak-anak muda terutamanya, bahawa ini adalah on a volunteer basis. Maksudnya mereka secara suka dan rela tampil untuk membantu negara menjayakan tamasya ini. Namun demikian sudah pasti kita ada lawan makan dan kita ada pengangkutan, kita ada bagi sedikit, ya. Itu cuma untuk allowance menanggung kos mereka. Tetapi allowance dari segi pembayaran allowance itu kita tidak ada, sebab kita nak kembalikan semangat sukarelawan yang sebenar. Untuk itu kita masih lagi memperhalusi jumlah untuk allowance makan dan sebagainya, dan kita akan buat keputusan setelah kita kursuskan 20,000 yang akan kita muktamadkan nanti. Untuk makluman yang berhormat, kita bagi kenaikan taraf. Kenaikan taraf bagi venue-venue latihan dan pertandingan. Setakat ini kita mengikut jumlah yang diluluskan oleh unit perancangan ekonomi adalah 43 juta. 43 juta bagi kenaikan taraf venue, latihan dan pertandingan, tidak termasuk pembangunan semula Bukit Jalil yang dibuat secara penswastaan, yang dikendalikan oleh unit kerjasama awam swasta UKAS Jabatan Perdana Menteri, di mana bagi fasa 1 yang akan lengkap sebelum Sukan C, itu kos dia adalah 499 juta ringgit Malaysia, tetapi dibayar melalui pertukaran tanah ataupun land swap, dan bukannya duit yang keluar daripada treasury. Dengan izin. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Dato' Haji Kazim. Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Seluruh rakyat Malaysia berkongsi harapan agar Malaysia menjuarai Sukan C pada tahun depan. Tapi sejak beberapa Sukan C kebelakangan ini, setelah memenangi pingat, didapati beberapa atlet Malaysia yang memenangi pingat telah dibatalkan kemenangan tersebut kerana kerana gagal ujian doping. Oleh demikian, kadang-kadang kemenangan juara keseluruhan ini adalah tipis berbanding jumlah pingat emas yang diperolehi jika sama berbanding jumlah pingat gangsa dan seterusnya. Oleh demikian, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan agar atlet-atlet dan pelatih-pelatih Sukan C akan datang bebas dari pengambilan dadah yang boleh secara sengaja atau tidak sengaja yang boleh menjejaskan kemenangan kita keseluruhan kelak? Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Perkara ini juga menjadi satu perkara yang sangat-sangat serius dalam perhatian saya, lebih-lebih lagi apabila kita berdepan dengan beberapa kes high profile baru-baru ini yang melibatkan atlet-atlet negara kita. Untuk makluman Yang Berhormat, di Sukan C tahun lepas ataupun 2 tahun yang lepas di tahun lepas 2015 di Singapura, kita tidak ada satu pun kes doping kontingen kita maupun kontingen lain, zero doping di Singapura, dan kita harap di Malaysia sama juga. Untuk kita menjayakan zero doping, kita mengamalkan a policy of zero tolerance. Maksudnya kita tidak akan
kita tidak akan terima dan kita tidak akan tolerate dengan izin sebarang kes doping. Untuk itu saya telah mengarahkan agensi Anti-Doping Agency of Malaysia, ADAMAS, sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan untuk usaha anti-doping, agar mereka melaksanakan ujian secara rawak terhadap atlet-atlet kita bermula daripada tahun lepas. Maksudnya kita tidak hanya buat ujian seperti biasa sebelum tamasya dan sewaktu tamasya saja. Now we are going for random testing dengan izin, dan kita tidak akan bagi tahu bila kita buat testing tersebut, ya. Dan atas inisiatif tersebut baru ni ada 2 kes atlet angkat berat yang telah dikesan positif menggunakan barang yang dilarang ataupun substans yang dilarang atas usaha tersebut, dan itu telah menghantar mesej kepada atlet bahawa mereka boleh diuji pada bila-bila waktu dan masa. Selain daripada ujian rawak yang kita akan jalankan, kita juga menjalankan program-program pendedahan, pendidikan, penerangan kepada atlet. Itu seperti biasa kita menjalankan, dan juga kepada jurulatih mereka. Ya, ini serius yang berhormat, sebab dalam banyak kes atlet itu walaupun dia salah, walaupun dia tahu dia ambil, tetapi bahan yang dilarang itu diberikan kepada mereka oleh jurulatih dan pegawai mereka. Jadi kita bukan hanya memantau atlet sekarang ni, kita juga memantau jurulatih, pegawai dan persatuan sukan. Dan kita buat ujian ini secara rawak supaya mereka akan pastikan bahawa tidak akan ada kes. Kalau kita hanya buat sewaktu sebelum sukan C seperti biasa, mereka tahu untuk berhentikan apa yang mereka ambil sebelum schedule testing dengan izin. Tetapi dengan cara ini, saya rasa minoriti segelintir yang buat ini, saya rasa tahu bahawa segala pemantauan yang rapi sedang dibuat untuk memastikan bahawa kita ada zero doping dengan policy of zero tolerance. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang Satu lagi. Ada satu lagi soalan tambahan. boleh. Ya. Yang Berhormat Menteri, silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang memberi jawapan yang panjang lebar. Saya mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Malaysia dan juga kepada Kementerian Belia dan Sukan kerana bagi kali pertamanya sudi menganjurkan Sukan C bersama-sama dengan Sukan Para ASEAN. Walaupun pada peringkat permulaan terdapat sedikit bantahan dari pihak-pihak tertentu. Langkah yang baik oleh kerajaan ini menunjukkan komitmen negara dalam usaha memupuk satu masyarakat yang inklusif, di mana golongan OKU diberi pengiktirafan dan peluang untuk bersama-sama kongsi pentas sukan secara side by side untuk berjuang untuk memperolehi pingat-pingat untuk negara. Adalah harapan bahawa acara seperti ini menjadi titik permulaan bagi pihak lain untuk dijadikan tauladan. Dan saya rasa acara ini akan mengadakan kesan positif ke atas masyarakat, di mana ia dapat mengubah sikap persepsi negatif yang ada sekarang kepada yang positif. Ada satu soalan saya ingin utarakan mengenai sukan OKU, iaitu berkenaan dengan Center of Excellence Kampung Pandan. Didapati bahawa atlet-atlet OKU yang ingin menggunakan kemudahan di Center of Excellence ini dikenakan bayaran. Saya nak tanya kepada Menteri, apakah rasional mengenakan bayaran bagi OKU yang ingin menggunakan ini, padahal pusat ini didirikan untuk menggalakkan sukan di kalangan OKU dan untuk mencungkil bakat-bakat baru. Jadi saya rasa dengan mengenakan bayaran ini, ia akan menjadi suatu setback, suatu halangan bagi OKU melibatkan diri mereka untuk dalam bidang sukan. Saya ingin jawab dari Menteri. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Dengan ringkas, saya boleh memaklumkan kepada Yang Berhormat bahawa Center of Excellence, Pusat Kecemerlangan Sukan Para Malaysia,
yang dibina di Kampung Pandan, satu-satunya pusat kecemerlangan sukan para yang ada di Asia Tenggara. Malah negara lain pun semua datang ke sini untuk melihat fasiliti yang kita ada, dan saya boleh kata world class facility yang telah pun kita dirikan di Kampung Pandan diuruskan oleh Perbadanan Stadium Malaysia beberapa tahun yang lepas. Dan bila PSM, Perbadanan Stadium Malaysia ataupun Stadium Board menguruskan, sudah pasti Stadium Board dia punya tujuan penubuhan adalah untuk meningkatkan hasil kerajaan. Tetapi saya telah mengubah pengurusan Pusat Kecemerlangan Para kepada Majlis Sukan Negara. Sebab seperti mana yang Berhormat sebutkan tadi, Pusat Kecemerlangan ini bukanlah tempat untuk kita meningkatkan hasil kerajaan, tetapi tempat untuk kita melahirkan bakat baru dalam sukan para, sukan OKU. Dan setelah Majlis Sukan Negara telah mengambil alih, saya boleh sahkan dan umumkan kepada Yang Berhormat tidak dikenakan sebarang bayaran untuk atlet-atlet OKU ataupun atlet para di pusat kita lagi. Terima kasih.